Selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini kita nak belajar Geografi tingkatan 2. Bab 9 yang bertajuk Pemanasan Global. Baik, apakah itu maksud pemanasan global? Pemanasan global ialah peningkatan suhu di atmosfera bumi. Ia disebabkan oleh kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau itu ialah disebabkan oleh penambahan gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida, CFC, metana, dan nitrous oksida. Baik, sekarang kita lihat definisi pemanasan global yang secara lengkap. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan. Ini penting, berterusan. Dia bukan hanya meningkatkan suhu atmosfera bumi dalam sehari, 2 hari. Dia ialah secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon, yang biasanya kita sebut dia CFC, dan bahan-bahan pencemar yang lain. Baik, sekarang kita lihat bagaimana terjadinya kesan rumah hijau. Okey, kita lihat yang nota yang di bawah itu, yang nombor 1. Di sekeliling bumi terdapat lapisan atmosfera. Iaitu jika kamu lihat di gambar raja di atas, inilah lapisan atmosfera. Okey, dan lapisan ini dia terdiri daripada beberapa jenis gas. Antaranya termasuklah karbon dioksida, klorofluorokarbon, metana, dan nitrous oksida. Dan gas-gas ini dikenal sebagai gas rumah hijau. Jadi maksudnya di lapisan atmosfera sini mengandungi gas rumah hijau. Dan apakah fungsi gas rumah hijau? Kita lihat nota nombor 2. Gas rumah hijau ini dia berfungsi memerangkap haba yang dipantulkan kembali ke angkasa lepas. Lapisan gas penting bagi mengekalkan suhu bumi agar tidak terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Maksudnya ialah apa? Kamu lihat nota nombor 3. Kebanyakan haba yang dipantulkan oleh bumi diperangkap oleh gas rumah hijau. Maksudnya apabila bumi memantulkan haba ke angkasa lepas, kebanyakannya haba akan diperangkap di sini, di lapisan atmosfera. Kamu lihat nombor 4. Dia kata hanya sebahagian haba dipantulkan semula ke angkasa oleh bumi. Maksudnya hanya sebahagian haba dipantulkan semula ke angkasa lepas sahaja. Manakala, lihat nombor 5, haba akan dipantulkan balik ke bumi. Jadi tadi kita kata gas rumah hijau itu dia membantu bumi untuk memerangkapkan haba supaya bumi tidak terlalu panas atau terlalu sejuk. Tetapi sekiranya gas rumah hijau itu terlalu banyak di lapisan atmosfera, apa akan terjadi? Maka haba yang diperangkap itu akan menjadi semakin banyak dan bumi akan menjadi semakin panas. Itulah kesan rumah hijau. 9.2 Faktor-faktor pemanasan global. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global? Ia terdiri daripada 2, iaitu adanya faktor aktiviti manusia dan juga faktor semula jadi. Kita lihat faktor aktiviti manusia dulu.
Okay, penggunaan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan, dia akan membebaskan gas nitrous oksida. Sini ada sedikit pembetulan, dia ialah nitrous, sini ada satu R. Okay. Okay, dan penyahutanan. Apa maksud penyahutanan? Iaitu penghapusan hutan secara besar-besaran. Jika kita menebangkan hutan secara berleluasa, ini akan menyebabkan penyerapan karbon dioksida melalui proses fotosintesis semakin terhad. Jadi, kandungan oksigen di atmosfera akan berkurangan. Sini ialah oksigen, salah typing di sini, oksigen. Okay? Oksigen akan berkurang dan karbon dioksida akan bertambah. Okay. Dan ada juga pembebasan asap perindustrian dan juga pembebasan asap kenderaan. Kedua-duanya akan membebaskan gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida. Okay. Dan pembakaran terbuka juga akan membebaskan gas metana. Semua ini merupakan gas rumah hijau. Baik, manakala untuk faktor semula jadi, dia ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan melepaskan gas sulfur dan karbon, dan penerimaan pancaran matahari yang berlebihan ataupun kebakaran hutan secara semula jadi. Ini akan membebaskan nitrogen oksida. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Baik, 9.3 kita nak lihat kesan-kesan pemanasan global. Yang pertama ialah peningkatan alas laut. Suhu dunia yang terlalu tinggi, dia akan mencairkan glasier di kutub, iaitu di Greenland. Okay. Akibat daripada pencairan glasier ini, maka paras air laut akan semakin meningkat. Yang kedua, kemerosotan sumber makanan. Air laut menjadi panas dan mengganggu ekosistem marin. Banjir akan memusnahkan kawasan pertanian. Tanah juga akan menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Kamu lihat tanah menjadi tandus, menjadi kering, tidak subur untuk pertanian. Okay, nombor 3, dia juga akan membawa kepada gangguan cuaca. Okay, iaitu contohnya banjir, ribut, ombak besar dan taufan, kemusnahan flora dan fauna, kemarau yang teruk, udara menjadi kering dan jerebu. Yang kamu lihat di sini, ini ialah pemusnahan flora dan fauna. Lihat akibat daripada kita menebang hutan secara berluasa, haiwan liar semua, tumbuh-tumbuhan semua kehilangan habitatnya. Akhirnya akan membawa kepada kemusnahan. Okay, yang keempat ialah masalah kesihatan. Okay, gelombang haba yang berisiko dia akan menyebabkan stroke haba dan juga dehidrasi. Apa itu stroke haba? Sini cikgu ada keterangannya. Iaitu keadaan paras suhu badan meningkat melebihi 40 darjah Celsius. Jika kita berada di bawah matahari yang terik, yang panas, mungkin kita akan kena stroke haba. Okay? Atau dehidrasi, iaitu keadaan kehilangan atau kekurangan air dari tubuh badan kita. Okay. Yang teruk, dia akan menyebabkan kita kehilangan nyawa. Okay, untuk masalah kesihatan, dia juga membawa risiko pelbagai penyakit seperti katarak. Lihat, ini adalah katarak. Lihat, apa yang dia nampak itu ialah kabur kan? Jika kamu lihat sini, jika mata yang tanpa katarak, gambar yang dia lihat ialah jelas. Apa yang kita lihat itu jelas.
Okey, dan juga dia akan menyebabkan kanser kulit. Okey, 9.4 kita nak lihat apakah langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Okey, yang pertama ialah amalan 5R. Apa itu 5R di sini? Iaitu rethink, recycle, reuse, repair dan reduce. Okey. Dan kerjasama antara bangsa. Okey, kerjasama antara bangsa untuk menangani isu perubahan iklim ini, iaitu pemanasan global. Okey, langkah-langkah yang seterusnya iaitu penggunaan tenaga mesra alam. Okey, tenaga mesra alam itu adanya apa? Adanya tenaga suria, ada tenaga angin, tenaga air. Kita boleh gunakan tenaga mesra alam ini untuk menggantikan bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, yang seterusnya penguatkuasaan undang-undang, iaitu kita boleh mengambil tindakan terhadap pihak yang menyebabkan pemanasan global dan menyerapkan pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah dan komuniti. Okey, tips untuk mengurangkan pemanasan global. Yang pertama, menggunakan barangan elektrik jimat tenaga. Sekarang kita semasa kita pergi membeli barangan elektrik, kamu lihat dia ada logo 5 star ini. Jika 5 star maksudnya dia lebih jimat tenaga. Okey, dan amalan 5R yang tadi kita sudah sebut. Okey, menggunakan pengangkutan awam, meminimumkan penggunaan penyaman udara. Mengapa? Kerana penyaman udara dia akan melepaskan gas CFC. Okey. Yang merupakan gas rumah hijau. Okey, seterusnya menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan. Okey, dan menanam pokok di sekitar rumah. Baiklah, itu sahaja untuk bab 9. Sekarang marilah kita cuba menjawab soalan bahagian C yang terdapat di buku modul kamu, iaitu muka surat 66. Okey, soalan pertama. Rajah di bawah menunjukkan salah satu faktor yang menyumbang kepada pemanasan global. Kamu lihat ini gambar rajah apa? Iaitu penggunaan penyaman udara. Okey, A. Terangkan bagaimana aktiviti tersebut memberi kesan terhadap suhu bumi. Okey, kata kunci soalannya ialah terangkan. Okey, kamu boleh lihat di soalannya, sini ada terangkan. Inilah kata kunci. Jika kata kuncinya ialah terangkan, maka kaedah menjawabnya mesti ada fakta dan huraian. Fakta mengambil satu markah dan huraian juga satu markah. Jadi jumlah markahnya ialah 2 markah di sini. Baik, dan apakah kehendak soalannya? Iaitu bagaimana aktiviti tersebut memberi kesan terhadap suhu bumi. Kehendak soalan ialah bagaimana dia memberi kesan terhadap suhu bumi. Okey, dan kamu lihat di sini ada 4 markah. Peruntukan markahnya ialah 4 markah. Jadi kamu mesti berikan 2 fakta dan juga 2 huraian. Di sini ada contoh fakta dan huraian. Yang pertama ialah membebaskan gas klorofluorokarbon yang banyak. Jika kita menggunakan penyaman udara, dia akan membebaskan gas CFC. Dan gas tersebut merupakan gas rumah hijau yang akan memerangkap haba di atmosfera dan meningkatkan suhu bumi. Ini merupakan huraiannya. Okey, fakta yang kedua ialah peningkatan penggunaan penghawa dingin. Pada masa kini, penggunaan penghawa dingin semakin meningkat.
Huraiannya kebanyakan pengguna tidak menutup penghawa dingin semasa ketiadaan orang ataupun semasa dia tidak guna. Okey, contoh penulisan jawapan, kita mesti tuliskan dalam bentuk perenggan untuk soalan bahagian C. Okey, kita lihat di sini. Aktiviti yang terdapat di gambar tersebut akan membebaskan gas. Ini mulai dari sini membebaskan gas ialah tadi fakta yang cikgu bagi. Iaitu kamu tuliskan fakta 1 di sini. Lepas tu sambung dengan huraian yang nombor 1. Sini ada salah, bukan 2 ialah 1. Okey, huraian 1 itu. Dan selain itu, aktiviti tersebut juga akan memberi kesan terhadap suhu bumi dengan di sini kamu masukkan fakta 2 dan sambung dengan huraian 2. Okey, dan B, terdapat pelbagai kesan buruk lain yang akan timbul akibat daripada kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan bumi. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan pemanasan global. Okey, apakah kata kunci soalannya? Okey, kata kunci soalannya ialah nyatakan. Di sini, nyatakan. Okey. Jika kata kunci soalan ialah nyatakan, maka kaedah menjawabnya hanya perlu ada fakta sahaja. Dan satu fakta ialah 1 markah. Jumlah markahnya 1 markah. Jadi di sini peruntukan markahnya, kamu lihat soalannya ialah 6 markah. Maksudnya kamu perlu ada 6 fakta. Baru boleh dapat 6 markah di sini. Okey. Dan apakah kehendak soalannya? Kehendak soalannya lah dia nak langkah-langkah. Langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global. Okey, sini cikgu ada senaraikan 6 fakta iaitu 6 langkah. 1. Penggunaan tenaga mesra alam. 2. Mengamalkan amalan 5R. 3. Menggunakan pengangkutan awam. 4. Menggunakan barangan elektrik jimat tenaga. 5. Menyerapkan pendidikan alam sekitar. 6. Penguatkuasaan undang-undang. Ini semua merupakan langkah-langkahnya. Baik, dan contoh penulisan jawapannya, kamu boleh tulis macam ni. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan pemanasan global adalah dengan, kamu boleh masukkan fakta 1. Lepas tu kita juga digalakkan untuk masukkan fakta 2, fakta 3 dan fakta 4. Dan pihak kerajaan juga boleh masukkan fakta 5 dan fakta 6. Itu sahaja cara untuk menjawab soalan 1B. Baik, lepas tu soalan 2, cikgu nak kamu cuba untuk menjawab kerana soalan ini merupakan soalan TP5. Okey, rajah di bawah menunjukkan contoh langkah yang telah dijalankan untuk mengatasi pemanasan global. Okey, kamu lihat di sini, gambar rajah ini menunjukkan apa? Earth hour kan? Jadi cikgu nak kamu pergi carikan apakah itu Earth hour. Apakah itu Earth hour? Boleh cari dari Google dan carikan apakah tujuannya. Okay? Dan kamu lihat soalannya, nyatakan keberkesanan langkah tersebut. Sini ada cikgu nak kamu buat sedikit perubahan. Okey, nyatakan itu kamu tukar jadi jelaskan. Okey, kerana ini soalan TP5 kan. Kita tukar jadi jelaskan. Dan peruntukan markahnya dari 5 markah tukar jadi 6 markah. Okey. Dan oleh kerana sekarang kata kunci yang cikgu tukar itu ialah jelaskan. Kata kuncinya ialah jelaskan. Maka kaedah menjawab mesti ada fakta dan ada huraian. Fakta 1 markah, huraian 1 markah. Jadi jumlah markahnya 2 markah. Tetapi peruntukan markahnya 6 markah. Jadi kamu mesti ada 3 fakta dan juga 3
huraian. Jadi yang penting kamu mesti pergi carikan apa itu earth hour dulu dan apakah tujuan earth hour ini dan apakah keberkesanan atau bagaimana dia dapat mengatasi, sini kehendak soalannya, bagaimana dia dapat mengatasi pemanasan global dengan pelaksanaan earth hour ini. Okey, jadi ini ialah kerja rumah kamu. Cikgu nak kamu cuba buat kerana ini ialah soalan DP5. Baiklah, setakat sini sahaja perkongsian cikgu. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.